Arab Saudi di bawah pimpinan Muhammad bin Salman mengisytiharkan akan membina Kaabah dia sendiri untuk hiburan dan pelancongan. Bangunan seperti Kaabah yang saiznya ialah 400 meter lebar, 400 meter tinggi, yang tingginya lebih kurang 80 tingkat, yang boleh memuatkan 20 bangunan, sebuah bangunan yang tidak akan sama seperti bangunan lain, lengkap dan mewah yang dipanggil sebagai Muqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan diberi kefahaman dalam agama. Dan video ini saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada sahabat semua. Sehingga MBS ataupun Muhammad bin Salman telah pun berjanji akan membuat apa sahaja bagi menaikkan Arab Saudi melebihi Eropah. Eropah الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه السعوديين، هذه حرب اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Sama ada daripada segi pembangunan, kemodenan, hiburan, pelancongan dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak share mengenai Arab Saudi yang baru-baru ini Muhammad bin Salman, Perdana Menteri Arab Saudi, telah pun mengumumkan akan membina Kaabah versi dia sendiri di tengah-tengah bandar Mirabah Riyadh yang bernama Muqab, bangunan yang terluas dalam sejarah. Sebab bangunan biasanya luas lebih kurang 65 ke 70 meter sahaja, seperti bangunan TRX di Malaysia keluasannya hanya 60 meter sahaja. Tapi Muqab ini keluasannya dijangka 19 km persegi, memang luas. Tinggi pun 400 meter, lebih kurang ketinggiannya menyamai 80 tingkat. Satu bangunan yang berbentuk 4 segi seperti Kaabah, satu bangunan yang tak pernah terfikir oleh orang lain, tapi Muhammad bin Salman pencetusnya. Bangunan ini akan menjadi bangunan terbesar di dunia yang boleh menempatkan ratusan ribu orang. Projek itu akan menawarkan lebih daripada 25 juta meter persegi keluasan lantai, menampilkan lebih daripada 104,000 unit kediaman, 9,000 bilik hotel dan lebih daripada 980,000 meter persegi ruang runcit, serta 1.4 juta meter persegi ruang pejabat, 620 meter persegi aset riadah dan 1.8 juta meter persegi ruang khusus untuk kemudahan komuniti. Bahkan mewujudkan 334,000 peluang pekerjaan. Jadi kiranya ia adalah bangunan seperti satu bandar yang besar. Sahabat semua, secara asasnya The Muqab ni lengkap di dalamnya semua benda. Terdiri daripada unit hospitality premium, ruang runcit dan tempat tarikan pelancong, yang mana di Muqab juga terdapat lebih daripada 80 tempat hiburan dan kebudayaan, muzium, universiti teknologi dan mereka bentuk serta teater bakal ditempatkan dalam bandar yang super canggih ini. Dan projek besar ini akan dijangka bakal siap pada tahun 2030 bersamaan dengan misi 2030 oleh Muhammad bin Salman. Sahabat semua, sebelum ini Muhammad bin Salman telah pun memulakan pembinaan kota Neom di Tabuk yang tak pernah terfikir oleh manusia lain kecuali Muhammad bin Salman. Kota yang terbesar dan juga kota cermin terpanjang dalam dunia dengan jarak 170 km, ketinggiannya 500 meter, melebihi ketinggian menara berkembar Petronas yang dipanggil sebagai The Line, yang sekarang ini masih dalam pembinaan, belum lagi berdiri, telah pun bermula. Tetapi ramai yang cakap kota ini akan gagal kerana jarak yang tidak masuk akal, menggunakan cermin yang akan menyusahkan nanti sebab ribut, pasir, debu dan banyak burung yang akan langgar dan mati dan sebagainya. Sahabat semua, Rasulullah telah pun ingatkan kepada kita semua umatnya tentang tanda akhir zaman, di mana akhir zaman nanti manusia akan berlumba-lumba untuk membina bangunan sebagaimana
sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang telah melihat dan mendengar perbicaraan antara baginda Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Rasulullah ditanya, "Fa akhbirni 'anis sa'ah, mal mas'ulu 'anha bi'a'lami minas sa'il?" Qala, "Fa akhbirni an amaratiha." Qala, "An talidal ammata rabbataha wa an taral hufatal urata al-'ala ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan." Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Khabarkan kepadaku bila berlakunya kiamat." Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, "Khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi SAW menjawab, "Jika seorang hamba telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang tanpa memakai baju serta pengembala kambing yang saling berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Ulama mengatakan pengembala kambing yang dimaksudkan itu adalah orang Arab. Yang sekarang ini kita boleh tengok bangunan yang paling tinggi adalah di negara Arab, dan sekarang pun mereka berlumba-lumba lagi untuk membina bangunan siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling hebat, tanpa menghiraukan sesiapa pun yang menegur mereka. Sahabat semua, Muhammad bin Salman ini telah pun dinasihati dan dikritik oleh ulama di Arab Saudi, tetapi yang menegur itu pula lah yang ditangkap dan dipenjara 10 tahun. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أو ضعف. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقذر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا. Dan juga beberapa media yang berani menegur dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini. يا أخي عيب عليك يا محمد بن سلمان، باسم الدين تحتكر السلطة، تحتكر الثروة. أنت وأبوك وأخوك وقلة قليلة من عائلتك ماسكين كل شيء في البلد، ولا حد يقدر يناقشكم ولا يسألكم على أموال السعودية معناها كيف تنفقونها وكيف تتصرفون فيها. كل هذا تعملوه باسم الدين وتقولوا طاعتنا واجب شرعي ونحن ولاة الأمور ونحن خدام الحرمين الشريفين، ثم تمضون بعد ذلك في سياسة واضحة ممنهجة معارضة لأحكام الدين بشكل لا يختلف حوله اثنان، تنشرون المجون والفساد والانحراف الأخلاقي في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاده أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. يا أخي استحوا، يا أخي عيب عليكم. يا محمد بن سلمان اتق الله. الرياض اللي أنت الآن موجود فيها تعرف كم استشهد فيها من صحابي، وكم استشهد فيها من يمني، وكم استشهد فيها من قبائل الجزيرة العربية حتى ينهوا فيها فتنة مسيلمة الكذاب وجماعته، اللي ماتوا في الرياض لتبقى جذوة الإسلام حية ورايته مرفوعة أكثر من اللي استشهدوا في فتوح فارس والشام وفلسطين ومصر. أشد المعارك على المسلمين كانت في الرياض وفي نجد. يا أخي استحي، على الأقل استحي من دماء الشهداء اللي ماتوا حتى تبقى نجد مكان يعني جزء من العالم الإسلامي. مستحي من الناس اللي في البقيع
واستحي من جعفر بن أبي طالب، واستحي من حمزة بن عبد المطلب، واستحي من مصعب بن عمير يا أخي، واستحي من سمية أم عمار ومن زوجها، استحي من الناس اللي مشوا على تلك الأرض نصروا دين الله عز وجل حتى يبقى الإسلام وتبقى رسالته حية. يا أخي استحي على حالك يا أخي، وتوقف وراجع نفسك واتق الله يا محمد بن سلمان. عيب عليك اللي تعمل فيه، عيب عيب. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however, all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh, and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. And the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh. Kerana mereka tidak bersetuju dengan pembaharuan yang dilakukan oleh MBS yang membolehkan perempuan tidak memakai tudung dan boleh tunjukkan rambut pendek di tempat umum, membuka dan membenarkan hiburan yang melampau yang kita sendiri pun telah saksikan, menyambut perayaan Halloween dan sebagainya yang bukan budaya orang Islam dan haram, berbaik dengan Israel, tangkap dan memenjarakan sesiapa yang menegur dan tidak bersetuju dengan pemerintahannya, dan banyak lagi. Berat untuk dikatakan, tetapi itulah dia. Sahabat semua, Muhammad bin Salman ni dia ada misi yang disebutkan sebagai Ru'yatus Saudiyah, yang mana misi membangunkan ekonomi Arab Saudi dan tidak lagi bergantung kepada minyak semata-mata. Visi ini telah pun bermula pada 25 April tahun 2016. Visi yang akan menjadikan Arab Saudi sebagai pusat pelancongan utama dunia dan menjadi tumpuan sebuah negara. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Salman ini makin membenarkan apa sabda Rasulullah SAW mengenai Najd ataupun yang sekarang dinamakan sebagai Riyadh dan sekitarnya, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkatan bagi kami pada bumi Syam kami, ya Allah berilah keberkatan bagi kami kepada Yaman kami." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dan juga kepada Najd kami?" Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami, ya Allah berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, dan juga kepada Najd kami?" Maka seingatku, baginda bersabda pada kali ketiga, "Di sanalah munculnya kegoncangan dan fitnah, serta di situlah munculnya tanduk syaitan." Sahabat semua, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah adalah benar. Meskipun 1400 tahun dah berlalu, pesanan baginda Nabi akan terzahir di akhir zaman ini. Kita bukanlah menjauh ataupun menidakkan kemajuan dan kemodenan, tetapi kita saling beringat di dunia ini kita hanyalah sebagai pelakon sementara. Bila dah tiba masanya nanti kita akan balik ke alam yang kekal selamanya, yaitu akhirat. Maka di dalam dunia ini kita mengumpulkan bekal yang banyak untuk dibawa ke satu tempat yang kekal selamanya. Jadikan peringatan ini sebagai pengajaran, ambillah mana yang bermanfaat dan tegurlah mana yang tersilap. Jadi cukup sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share.